Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang dikatakan bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini satu keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya di bulan inilah Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada umat Muhammad. Futihat abu-abul jannah wa ghuliqati abu-abun nar wa suffidatis syayatin. Maka dibuka segala pintu-pintu syurga, ditutup akan pintu neraka, dan diikat, dibelenggu akan syaitan-syaitan. Maka ulama menyatakan bahawa setiap malam Allah Ta'ala mengampunkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 60,000 orang daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Seandainya kita berpuasa sebanyak 30 hari, maka sebanyak 60,000 orang kali dengan 30. Ada riwayat mengatakan satu malam adalah 70,000, dan satu riwayat mengatakan satu malam 1 juta manusia dibebaskan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka fahamilah ketika mana Nabi SAW menyatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkhum minan nar, pada awal Ramadan 1 hingga 10 Ramadan Allah memandang dengan pandangan rahmat. Sesiapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka Allah berjanji tidak akan mengazabkan ia buat selama-lamanya. Dan sesiapa yang bersungguh-sungguh lagi menambahkan pertengahan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah berjanji akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Dan apabila dia bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, maka dibebaskan ia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya apabila diketahui tentang kelebihan Ramadan, maka janganlah kita mengabaikan, sehingga Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat bagaimana bersungguhnya Nabi dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Sungguh baginda adalah orang yang kuat beribadat, namun sampai bulan Ramadan Nabi lebih-lebih bersungguh beribadah. Nabi adalah seorang yang pemurah, namun apabila masuk di bulan Ramadan, Nabi benar-benar pemurah, sehingga malaikat mengatakan pemurahnya Nabi bagaikan angin yang berlalu. Sehingga apa yang Nabi sampai, apa yang Nabi ada, Nabi begitu berlalu memberi hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya para sahabat, golongan tabi'in menunggu kedatangan bulan Ramadan, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap bulan, setiap tahun itu Ramadan. Namun Ramadan hanya 1 tahun, 1 bulan sahaja yang ada namanya Ramadan. Maka beruntunglah kita. Maka ulama menyatakan golongan tabi'in, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah bersiap-siap. Golongan sahabat 3 bulan sudah bersiap-siap. Nabi SAW mengajar kepada kita masuk bulan Rejab sudah bersiap-siap untuk Ramadan, sehingga diajar kepada kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah bulan Rejab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan kenapa disebut 3 bulan yang diajar oleh Nabi ini, berkatkan bulan Rejab, Sya'ban, sampaikan Ramadan. Kerana sesungguhnya tidaklah seorang itu masuk di bulan Ramadan kecuali dia sudah bersiap-siap sebelum daripada bulan Ramadan. Maka di bulan Rejab adalah bulan pembersihan anggota zahir, lidah, tangan, kaki dan seumpamanya. Ada pun bulan Sya'ban adalah bulan pembersihan hati kita agar dibersihkan segala penyakit-penyakit hati. Bulan Ramadan adalah dibersihkan roh kita untuk kita mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu disuruh kepada kita apabila masuk saja bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguhlah melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan Allah Ta'ala. Apabila orang itu duduk di luar Ramadan, dia melakukan dosa yang begitu banyak, Allah Ta'ala menyatakan kepada orang-orang yang ingin mencari kebaikan melalui malaikat, Allah Ta'ala utuskan setiap malam, malaikat menyatakan kepada kita, ya bariyal khair aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, datanglah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bariyasyar aqsir, wahai orang yang melakukan kejahatan, wahai orang yang melakukan kejahatan, berhentilah kamu, cukuplah.
Kerana sesungguhnya pada bulan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam hadis, itqum minan nar, kelepasan daripada azab api neraka. Ulama mengatakan disebut kelepasan daripada azab api neraka adalah orang yang tertulis namanya ahli neraka lalu dilepaskan oleh Allah Ta'ala, tidak termasuk orang yang sudah tertulis namanya ahli syurga. Sebab itu Abdullah ibn Umar telah mengajar kepada kita di dalam bulan Rajab, sudah dinyatakan Abdullah ibn Umar telah berdoa kepada Allah, Allahumma in katabtani syaqiyyan famhuha katabtani sa'idan fa innaka qauluka yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Sungguh Abdullah ibn Umar telah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya engkau telah menulis nama kami, nama saya, ya Allah, orang yang celaka, ahli neraka, famhuha, padamkanlah ya Allah. Katabtani sa'idan, tulislah kami orang yang bahagia, tulislah kami orang yang masuk syurga. Fa innaka qauluka, kerana sesungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitab kamu, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab, engkau telah menetapkan apa yang engkau kehendaki dan engkau memadamkan apa yang engkau kehendaki. Engkau boleh memadamkan orang-orang ahli neraka dipadam menjadi ahli syurga, terutama lagi apabila berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Maka kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala rugi, sangat-sangat rugi apabila dia meninggalkan Ramadan begitu sahaja. Ketika mana Nabi SAW ingin membaca khutbah, menaiki satu mimbar, menaiki satu tangga, anak tangga mimbar, tiba-tiba Nabi berkata amin. Lalu Nabi naik anak tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Lalu Nabi menyampaikan nasihat, menyampaikan khutbah. Selepas daripada itu, ketika mana Nabi turun daripada mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah mendengar satu perkara, satu perkataan, yang satu amalan yang kamu lakukan yang kami tidak pernah dengar sebelum pada ini, yakni ketika mana naik anak tangga mimbar, engkau berkata amin, amin, amin. Lalu Rasulullah menyatakan bahawa ketika mana Nabi naik di atas mimbar, satu anak tangga, Nabi didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, rugi, sangat-sangat rugi orang yang ada kedua ibu bapanya, lalu dengan keberadaan kedua ibu bapanya tidak menyebabkan ia masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaktilah kedua ibu bapa di bulan Ramadan yang penuh mulia. Yang ada berbakti, gembirakan ia, yang tiada sampaikan pahala kepada mereka. Kerana sesungguhnya berbakti kepada kedua ibu bapa itu besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi naik anak tangga yang kedua, lalu Nabi kata amin. Kerana malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, amat rugi orang itu apabila Allah Ta'ala sampaikan dia di bulan Ramadan, namun dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Rugi. Maka orang ini orang yang dalam keadaan rugi, binasa dia. Maka Nabi mengatakan amin, agar kita semua dijauhkan daripada orang yang mendapat kerugian di bulan Ramadan. Maka Nabi naik anak-anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan rugi apabila nama kamu disebut, ia tidak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini binasa. Amin. Ada ulama mengatakan amin, amin Rasulullah itu adalah menunjukkan Nabi juga mendoakan kebinasaan orang yang rugi bulan Ramadan, tidak mengambil keberkatan, rugi tidak berbakti kepada kedua ibu bapa, dan rugi tidak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, bulan Ramadan bulan beribadat, bulan Ramadan bulan yang kita terpaksa berjaga malam, bulan Ramadan bulan yang kita keletihan siang dan malam. Itu bukan saja-saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat telah berhias-hias akan syurga. Lalu Allah berkata, syurga ini disediakan mereka yang penat lelah, mereka beribadat, mereka tinggalkan makan minum, mereka lapar, mereka dalam keadaan letih, mereka akan dimasukkan di dalam syurga. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mereka yang disediakan syurga itu orang yang mendapat Lailatul Qadar? Tidak, itu tak termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Itu orang yang beribadat di bulan Ramadan. Maka para jamaah sekalian, bulan Ramadan jangan biarkan berlalu begitu sahaja, kerana
sesungguhnya kita tidak pasti kita berjumpa Ramadan akan datang ataupun tidak. Adakah kita boleh pastikan? Oleh kerana itu bersungguh-sungguhlah pada 10 Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya berpesan pada diri saya dan para jamaah sekalian, jangan tinggal sembahyang tarawih di bulan Ramadan, kerana bulan sembahyang tarawih tidak ada pada bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan sahaja. Hadis riwayat Aisyah menceritakan bahawa satu ketika Nabi SAW sembahyang Isyak. Selepas daripada sembahyang Isyak, lalu Nabi pun masuk dalam rumahnya. Maka ada sahabat yang baca Quran, ada sahabat yang berzikir, ada sahabat yang balik. Kerana kebiasaan Nabi bila masuk dalam rumah, Nabi tak keluar-keluar kecuali sebelum subuh keesokan hari. Tetapi hari itu hari Ramadan, lalu Nabi masuk dalam rumah dan Nabi keluar kembali. Sahabat tidak ramai kerana ada sebahagian sahabat yang sudah balik. Nabi pun sembahyang itu dipanggil qiyam salatul lail, sembahyang pada waktu malam. Nabi sembahyang bersama sahabat, dan pada malam itu malam pertama Ramadan, sahabat tidak ramai, sedangkan ramai sahabat sudah balik. Itu bermulanya sembahyang tarawih. Maka sembahyang tarawih awalnya tidak dipanggil dengan tarawih. Ulama mengatakan sembahyang itu dipanggil salatul laili. Sembahyang itu sembahyang pada waktu malam. Lalu sembahyanglah. Keesokannya sahabat bercakap-cakap, oh malam tadi Rasulullah sembahyang bersama kami. Maka sahabat yang tidak menyertai Rasulullah merasa rugi. Kalau macam itu, malam ini saya nak tunggu juga. Maka pada malam yang kedua, sahabat pun tunggu Rasulullah. Nabi lepas sembahyang Isyak, Nabi masuk dalam rumah, Nabi pun keluar. Lalu sahabat lebih ramai daripada malam pertama. Nabi pun sembahyang dengan sahabat. Maka lepas sembahyang esok mereka bercakap-cakap, Rasulullah memang keluar malam tadi. Ada juga sahabat yang balik, disangkakan hanya malam pertama sahaja. Rupanya 2 malam dah Rasulullah keluar. Akhirnya mereka tunggu. Malam itu, malam yang ketiga, Nabi sembahyang Isyak, Nabi masuk dalam rumah, Nabi keluar. Sahabat semakin ramai. Lihat di zaman Rasulullah, pada awalnya ramai, hari yang kedua ramai lagi, hari ketiga lebih ramai lagi. Maka masuk hari yang keempat, orang dah bercakap-cakap. Maka sahabat sudah faham, kalau begitu Rasulullah keluar setiap malam. Maka malam keempat ramai sehingga ajazal masjid an ahlihi, sehingga lemah masjid nak menampung ramainya orang. Terlalu ramai malam itu. Akan tetapi Rasulullah tidak keluar. Lam yakhrud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak keluar. Sahabat tunggu-tunggu sampai ke pagi. Sampailah Nabi keluar sembahyang fajar, sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh bersama dengan sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, malam tadi ramai, kami semua menunggu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak keluar. Rasulullah mengatakan, aku bimbang sembahyang itu menjadi wajib ke atas kamu, nanti kamu tak akan mampu melaksanakannya. Nabi kata apa? Aku tidak bimbang pada kamu, tapi aku bimbang mereka tidak mampu melaksanakannya. Siapa Nabi bimbang? Ingatkan kita tak mampu nak melaksanakan. Maka sembahyang itu sembahyang lain, sembahyang pada waktu malam. Mereka sembahyang 8 rakaat. Kata ulama, dalam hadis ini ulama membahaskan mereka sembahyang dengan Nabi 8 rakaat. Shalla bina 8 rakaatin. Kami sembahyang dengan Nabi 8 rakaat. Namun sahabat bertanya kepada isteri Nabi SAW, Nabi sembahyang banyak mana? Nabi tidak sembahyang pada waktu malam kecuali 20 rakaat. Maka sahabat faham, oh kalau begitu 8 bersama sahabat, Nabi akan sambung lagi mencukupkan 20. Maka sahabat masing-masing buat 20. Dalam buat 20, ada mereka minta buat kumpulan 20 sama-sama dia. Ada yang buat 20, cukupkan 20, mereka bersembahyang dengan ahli keluarga. Ada yang sembahyang seorang diri. Begitulah para sahabat bangun pada waktu malam. Mereka tidak mahu ketinggalan mendapat kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian, ketahuilah, Ramadan tawaran Allah, bukan tawaran makhluk. Ramadan ini adalah istimewa Allah beri umat pada Muhammad, umat Nabi Muhammad saja. Tidak diberi kepada umat-umat yang terdahulu.
Ramadan yang kita dapat ini adalah di atas ketangisan Rasulullah, di atas serayuan Allah Rasulullah terhadap umatnya, agar umatnya mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad tidak merasai bagaimana bersungguhnya Nabi untuk mendapat kelebihan kepada kita semua. Lalu Nabi SAW menyarankan kepada kita memperbanyakkan ibadat di bulan Ramadan. Maka para sahabat pun sembahyang memperbanyakkan. Maka di zaman Nabi, sahabat-sahabat bangun pada waktu malam, mereka memahami firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu malam bangunlah kamu bertahajud, moga-moga kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kedudukan yang mulia. Para jamaah sekalian, kalau kita sudah bangun bersahur, jangan lupa sembahyang 2 rakaat paling kurang, 1 rakaat witir paling kurang, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir paling kurang. Jangan tinggalkan tahajud. Inilah peluang. Bulan lain mungkin kita payah nak bangun malam. Inilah peluang yang ada di bulan Ramadan. Disebabkan Allah Ta'ala inginkan kita mendapat kebaikan, Allah belenggukan syaitan supaya syaitan lemah untuk menggoda kita, dan Allah Ta'ala lemahkan nafsu supaya nafsu ini tidak dapat menguasai kita. Allah Ta'ala beri kepada kita tarbiyah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu di bulan Ramadan sahabat sembahyang pada waktu malam, sampailah di zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah, para sahabat di zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun melaksanakan demikian juga. Namun pada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Saidina Umar melihat ada sahabat yang tidak melakukan 20 rakaat, ada sahabat yang tidak bangun malam sebagaimana di zaman Nabi, sebagaimana di zaman Saidina Abu Bakar. Sedih Umar Al-Khattab mengingatkan akan rakyatnya, bagaimana rakyatnya dekat negeri akhirat, yang dipikirkan ibadat kepada rakyatnya. Maka Saidina Umar Al-Khattab dicerita di dalam kitab Ramadaniyah li ummati Muhammadiyah yang dikarang oleh Habib Muhammad Ibnu Abdullah Al-Idrus, mengatakan di dalam kitabnya, Saidina Umar Al-Khattab melihat di dalam masjid ada orang sembahyang 8 ramai-ramai, lepas tu satu kumpulan sembahyang bagi cukup 20. Ada yang mayang seorang diri bagi cukup 20. Saidina Umar kata, kalau macam itu aku fikirkan baik aku kumpul semua, ada yang sembahyang jemaah sini, ada yang sembahyang jemaah sini, ada yang sembahyang seorang sini. Kalau begitu aku fikir baik aku kumpul mereka atas satu imam, maka jadi imam, maka penuhkan semua sembahyang 20 belaka. Lalu Saidina Umar mengumpulkan orang ramai dan melantik Ubay ibnu Ka'ab menjadi imam. Beliaulah imam tarawih 20 rakaat yang pertama. Dia pun sembahyanglah 20 rakaat semua, maka legalah Saidina Umar agar mereka semua mendapat kelebihan. Lalu Saidina Umar kata apa? Yang tidur itu afdal daripada yang bangun. Apa maksud dia? Yang tidur afdal. Yang tidur maknanya lepas dia sembahyang dia tidur, dia bangun malam pula. Dia bangun malam pula. Jadi para jemaah, saya menyarankan kalau yang buat lapan, bangunlah pada waktu malam. Ikut benar-benar yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak mampu nak buat banyak-banyak, cari yang 20 agar kita mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat di bulan Ramadan mereka memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sayyidina Uthman ibnu Affan dalam satu malam dia baca Quran banyak mana? Sayyidina Uthman ibnu Affan dalam satu malam dia angkat takbir Allahu Akbar, dia baca Alif Lam Mim, habis-habis Qul huwallahu ahad, 30 juzuk satu malam. Sayyidina Uthman ibnu Affan ini sahabat Nabi, mereka angkat takbir, mereka sembahyang sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Para jamaah sekalian, jangan meninggalkan Al-Quran. Bacalah khatam satu kali kalau mampu, kalau lebih lagi baik. Kalau tidak mampu khatam satu kali, jangan meninggalkan Al-Quran, asalkan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Al-Syafi'i
Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran satu bulan 60 kali. Siang sekali khatam, malam siang sekali khatam, satu hari 2 kali. Kena 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Maka demikianlah orang-orang yang soleh, mereka melakukan ibadat. Ada yang semayang sampai 1000 rakaat kerana mencari kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Zaman kita berat, kita nak ibadat sebab begitu. Lalu bagaimana? Ingat, maka ulama menyatakan kalau afdal buat ibadat sebanyak-banyak. Cari semayang sunat yang banyak, cari baca Quran yang banyak, cari zikir yang banyak, cari kelebihan-kelebihan yang banyak. Buatlah amal ibadat sebanyak-banyaknya, kerana bulan ini bulan yang Allah menurunkan rahmat, bulan yang Allah menurunkan keampunan, bulan yang kita nak nama kita tercatat di kalangan orang yang dibebaskan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, beginian yang kami lakukan di tempat kami, sembahyang sebanyak 20 rakaat. Imam Asy-Syafi'i sembahyang 20 rakaat. Imam Malik yang duduk berada di kota Madinah, dia kata orang Mekah untung sembahyang, lepas dia sembahyang dia boleh tawaf, kita di Madinah tidak boleh tawaf. Lalu Imam Malik menambah sembahyang jadi 36 rakaat di bulan Ramadan, bukan 20, dia tambah 36 sembahyang malam. Lalulah Umar bin Abdul Aziz memikirkan, kita rakyat dah, kita zaman kita tak macam zaman Rasulullah. Lalu Umar bin Abdul Aziz menambahkan pada rakyatnya sembahyang malam menjadi 60 rakaat. Ada di satu tempat di atas muka dunia, atas hari ini, di atas bumi hari ini, atas dunia hari ini, ada satu tempat di bumi Tarim di kota Yaman sana, ada di bumi Tarim, orang-orang mereka, ulama-ulama mereka memikirkan bagaimana rakyat mereka, bagaimana penduduk mereka mendapat kelebihan. Hari ini di kota Tarim sembahyang pada waktu malam 100 rakaat. Itu orang awam, bukan para ulama. Maka sesungguhnya kita hari ini jangan fikir nak kurang. Dalam bab akhirat fikir nak banyak. Dalam bab akhirat fikir nak zikir banyak, nak rakaat banyak, nak sembahyang banyak. Kalau tak boleh, kata tak boleh dekat masjid, buat di rumah. Asalkan kita mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengabaikan begitu sahaja. Carilah kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah di bulan Ramadan, banyakkan infak fi sabilillah. Nabi adalah sedermawan-dermawan manusia. Orang dermawan ni ada 3 peringkat. Yang pertama, dia memberi mengikut orang meminta. Orang minta banyak tu, dia beri banyak tu. Ini orang yang dermawan. Yang peringkat yang lebih tinggi, dia memberi lebih daripada orang meminta. Orang meminta banyak ni, dia beri lebih pada ni. Dan Nabi ini adalah sedermawan-dermawan manusia. Dia memberi, orang tak sempat minta, tak sempat meminta, dia memberi. Inilah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Para jemaah, kita bukanlah orang yang banyak ibadat, kita adalah orang yang banyak dosa, kita adalah orang yang lalai. Puasa kita ni belum tentu sempurna, tidak sempurna. Namun carilah kelebihan di sisi Allah Taala, berilah makan kepada orang yang lapar, berilah orang berbuka puasa, infaklah harta pada jalan Allah Taala, kita akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala mengikut bilangan orang yang dia beri makan. Kalau dia beri makan 100 orang dia beri makan, maka dia mendapat 100 puasa di sisi Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan diampunkan akan segala dosa-dosanya. Maka demikianlah di bulan Ramadan, bulan yang kita kena hidupkan sunnah Nabi sebanyak-banyaknya. Maka disuruh kepada kita, apabila berbukalah puasa dalam keadaan awal waktu. Dalam keadaan awal waktu itu disebut di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meredai orang yang berbuka puasa awal melewat-lewatkan sahur. Dia sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang melewatkan sahur, masuk melewatkan sahur, bukan makan sahur hampir-hampir nak azan, bukan. Dia habis makan sahur, antara selesai dia makan sahur sampai kepada waktu fajar, lebih kurang dalam 20 minit, ataupun baca pembacaan Al-Quran secara sederhana sebanyak 50 ayat. Maka lepas pada itu dia termasuk orang yang melewatkan sahur. Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada orang yang bersahur.
Bagaimana bersahur? Bersahur lewat membuka puasa awal dan mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama berbukalah dengan buah tamar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diajar oleh guru saya ketika mana berbuka puasa jangan makan berat. Makanlah beberapa biji buah tamar kemudian minum air sembahyang maghrib terlebih dahulu. Selepas sembahyang maghrib selepas sembahyang sunat lalulah kiralah kita nak makan dengan makan yang berat. Inilah yang diajar oleh para ulama, inilah yang diajar oleh orang-orang yang soleh. Maka ada orang yang makan berat lepas maghrib, ada orang yang makan berat lepas daripada tarawih, ada orang tak makan berat, makan berat, makan banyak sikit dah bersahur. Ada yang sentiasa makan sedikit sahaja. Yang paling penting kita ini cuba sedaya upaya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah di bulan Ramadan kita nak ubat 4 penyakit yang ada pada diri kita. Apakah kita mengalami penyakit ini? Ada 4 penyakit. Yang pertama, penyakit mata yang beku, mata yang tidak mengalirkan air mata walaupun kita melakukan dosa. Kita melakukan dosa tiap hari. Kadang-kadang bulan Ramadan pun kita buat dosa tapi tidak menangis di malam hari. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala jadikan mata kita mata yang mendapat keampunan Allah Ta'ala, menyebabkan kita menangis. Moga-moga Allah bersihkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita selama ini selalu mengikutkan akan hawa nafsu. Kadang-kadang kita tak jaga dari segi percakapan kita, kita tak jaga dari segi perbuatan kita. Moga-moga di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Ta'ala, ditabiah oleh Allah Ta'ala agar kita selamat daripada mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga penyakit kepada lupa kepada akhirat. Selalu kita ingat kepada dunia. Oleh selalu itu kita lebih utamakan dunia. Moga-moga di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengutamakan akhirat, yang memikirkan bagaimana nak mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana ingin mencari keampunan Allah, bagaimana ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penyakit yang ketiga. Penyakit yang keempat, penyakit angan-angan panjang. Merasakan kita ini umur panjang, lalu kita lupa nak bertaubat kepada Allah, lalu kita tidak ada persiapan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kita merasakan kita pasti berjumpa Ramadan setiap tahun. Maka ini satu penyakit. Moga-moga di bulan Ramadan ini penyakit ini Allah Ta'ala sembuhkan daripada hati kita, menjadikan kita orang yang soleh. Tidak kita keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali kita ditulis orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beruntunglah sesiapa yang berada di bulan Ramadan. Maka para sahabat mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di akhir-akhir Ramadan ada satu malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar. Maka hendaklah kita merebuti malam Lailatul Qadar itu agar kita mendapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zuqna Lailatul Qadri waj'alna min ahliha. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ja'alna min ahli siyam wal qiyam waj'alna min ahli Ramadan. Allahumma ja'al Ramadan lana awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkhul minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.